أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. InsyaAllah kita sama-sama memulakan majlis kepada malam ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah muslimin muslimat yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala masih lagi memberikan kelapangan kepada kita, memberikan kesihatan, memberikan kemudahan untuk dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada malam ini. Sama-sama kita makmurkan masjid Kampung Beribi, sama-sama kita hidupkan. Moga-moga masjid kita ni akan sentiasa hidup, bersinar, bukan dengan bersinar cahaya elektrik sahaja, tetapi bersinar dengan cahaya majlis-majlis, insya-Allah. Dalam satu hadis disebutkan bahawa makhluk-makhluk yang berada di langit, iaitu malaikat akan melihat ke bumi ini, di mana adanya majlis-majlis ilmu ini, dia akan bersinar, nampak seperti lampu-lampu. Sebagaimana kita melihat langit pada waktu malam, kita melihat bintang-bintang bersinar-sinar, maka begitulah juga masjid-masjid, majlis-majlis ilmu yang mempunyai, yang mengadakan majlis-majlis akan bersinar seperti itu. Jadi moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan teruskan menjadikan kita orang-orang yang dapat bersama terus-menerus, insya-Allah, supaya bertambahnya hasanat kita, amalan kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini insya-Allah kita akan bersama-sama di pengajian ataupun penceritaan, pembacaan kisah nabi-nabi daripada Al-Quran. Malam ni kita akan baca apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai dengan Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam Allah Taala ceritakan dalam satu surah. Di surah-surah yang lain begitu banyak, tetapi ada surah khusus yang menceritakan tentang Nabi Nuh. Jadi tidak semua nabi-nabi ni ada surah-surah yang mempunyai nama mereka, yang dapat nama. Ada nama, tak ada nama. Ada nama Nabi, nama Rasul, tetapi nama surah tidak ada untuk nama mereka. Nabi Sulaiman, Nabi Daud tidak ada. Nabi Yusuf ada, Nabi Nuh ada, Nabi Hud ada, Nabi Ibrahim ada. Jadi Nabi Nuh ini Allah Subhanahu wa taala jadikan satu surah khusus untuk menceritakan kisah baginda Nabi Nuh alaihi salam. Jadi kisah ini Allah Ta'ala letakkan di dalam juzuk yang ke-29 surah Nuh ni. Juzuk yang ke-29 ini dia mempunyai tema ataupun mempunyai topik-topik yang hampir sama dalam juzuk yang ke-29 ni. Surahnya berlainan. Surahnya ada surah Al-Mulk, ada surah Al-Qalam, ada surah Al-Haqqah. Kemudian kita ada seperti surah pada malam ni, surah Nuh. Maka setiap daripada surah itu dia ada dimensi-dimensi dia. Dia ada topik-topik yang berkaitan dengan satu topik yang besar. Topik juzuk yang ke-29 ini adalah topiknya berkenaan dengan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh alaihi salam, surah Nuh alaihi salam ini adalah surah yang menceritakan tentang dakwah, kerja yang dibuat oleh Nabi Nuh, mengajak orang kepada Islam. Jadi kita akan tengok sama-sama, insya-Allah. Moga-moga kita tidak terlepas. Moga-moga kita ni tidaklah bila sebut Nabi Nuh yang kita dengarnya mungkin kapal,
mungkin kita dengarnya ialah banjir. Sebab ada movie orang putih lah, movie orang putih, bukan movie orang Melayu. Movie Melayu tak ada, movie orang putih ada. Noh macam-macam lah, dia buat cerita yang pelik-pelik yang tak betul. Jadi bila anak-anak kita, bila orang-orang kita tengok movie ni, maka dia akan terfikirlah, oh begitulah rupanya Nabi Nuhnya. Padahal yang disebutkan, yang diceritakan dalam movie-movie ni, dalam Netflix, dalam apa ni benda ni, sekarang ni semua benda masuk kan, tak boleh tapis lah. Dulu boleh tapis kok, masuk dalam TV boleh tapis, sekarang ni tak boleh tapis kan. Dia masuk kod lain tu, semua benda boleh tengok. Jadi cerita pasal Nabi Nuh ini yang dalam movie tu banyak tak betul daripada betul. Ada yang betulnya, betul apa? Nabi Nuh bina kapal, itu betul lah. Cuma kapal tu bagaimana, keadaan dia macam mana, siapa yang bina kapal dan sebagainya, tu cerita tak betul. Jadi kita takut bercampur aduk di antara benda tak betul dengan benda betul. Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran ni, dia ceritakan tentang kisah Nabi-Nabi ni, dia tak cerita semua benda kisah Nabi-Nabi ni dan Rasul-Rasul. Ada benda yang Allah Ta'ala cerita, ada benda Allah Ta'ala tak cerita. Jadi menunjukkan sini, nak beritahu kepada kita, cerita yang Allah Ta'ala cerita, yang sebut dalam Quran ni, wajib kita tahu. Wajib tahu, maknanya kalau tidak tahu berdosa. Sebab apa? Apa yang ada dalam Quran ni mesti tahu sebagai orang Islam. Orang Islam jangan tahu benda lain, perkara lain, tapi yang apa dalam Quran tak tahu, ataupun salah tahu pula. Jadi kalau benda lain, perkara lain kita boleh belajar, walaupun tak salah kita belajar matematik, kita belajar sains, kita belajar biologi, apa semua, chemistry. Itu perkara yang kita belajar untuk hidup di dalam dunia ni. Tetapi ada perkara-perkara benda yang kita mesti tahu, sebab dia adalah menentukan hidup kita di akhirat nanti, lepas daripada mati. Jadi yang lepas daripada mati ni lebih panjang daripada yang hidup. Hidup 63, mati tak ada infinity, bukan infinity DST. Ni infinity, tak ada limit maknanya. Tak ada sampai bila-bila. Maknanya bila sampai bila-bila, hidup atas dunia ni 63, katalah 63, nak kata 70 lah, nak kata 80 lah, tapi mesti ada number. Dia tak ada orang tak mati, dia tak ada orang umur dia atas dunia ni infinity. Tu mengaruk tu, mana ada orang infinity umur dia. Dia mesti ada mati. Jadi bila dia mati, maknanya umur dia 70, 80. Bila dibahagikan dengan kosong, orang belajar matematik ni, saya tak pandai sangat matematik. Bila dibahagikan dengan kosong, dia akan jadi kosong. Tu dah ustaz ni, imam lah. Bila dibahagikan dengan kosong, tu orang muda-muda belakang tu tahu kot, kita orang lama-lama ni dah ingat tak ingat dah lupa belajar matematik dulu. Satu number bila dibahagikan dengan infinity, dia akan jadi kosong, betul kan? Maksudnya apa? Maksudnya ialah tak ada nilai. Maksudnya hidup atas dunia ni tidak bernilai. Itulah maksud dia. Jadi Allah Ta'ala jadikan kalau tidak bernilai, hidup buat apa? Hidup supaya kita ni dapat kumpulkan pahala. Kalau lah tak ada hidup, nak mati macam mana? Dia tak hidup tapi tiba-tiba dia mati, macam mana tak hidup tapi mati? Mestilah hidup barulah mati. Jadi bila hidup untuk mengumpulkan pahala, bukan kumpul dosa. Dia tak ada orang ni neutral ni. Neutral ni kayu, batu, neutral lah kan. Tapi kalau orang mesti ada pahala, ada dosa dia. Jadi sama ada dosa banyak ataupun pahala banyak. Jadi marilah sama-sama insya-Allah kita kumpulkan pahala. Mudah saja insya-Allah. Nak kumpulkan pahala ni mudah saja. Duduk masjid, i'tikaf dapat pahala. Duduk relax je, tidur tak apa kan. Dalam masjid ni kan. Kalau tidur di rumah tak boleh i'tikaf. Jangan niat i'tikaf di rumah saja aku i'tikaf di rumah, tak boleh i'tikaf. Jadi dapat pahala. Dengar dalam majlis ilmu ni pula banyak pula pahala. Di samping pula banyaklah malaikat-malaikat yang akan berada di keliling kita ni yang mengucapkan keampunan untuk orang yang berada dalam majlis ilmu. Malam ni kita masuk kepada satu poin yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Nuh ni, iaitu kalau minggu lepas kita cerita tentang macam mana, bagaimana Nabi Nuh dia berdakwah siang, malam, lepas tu pagi, petang, terang-terangan, senyap-senyap, semua Nabi Nuh dah buat dah. Tapi balasan dia, balasan maknanya orang-orang orang kaum dia ni bukan boleh pakai. Apa yang dia buat ialah menyumbat telinga dengan jari-jari mereka. Tu nak tunjuk anti sangat lah, nak tunjuk nak marah sangat lah, tak nak dengar.
padahal dengar juga. Kalau tutup telinga dengan jari, telinga dengar juga kan, tapi nak tunjuknya tu boring sangat lah tu. Gitu, tutup telinga tu, sampai tutup telinga tu, kalau tak tutup telinga pun, kalau tak pernah dengar, tak dengar juga. Tapi bila dah tunjukkan dengan action, tak tutup telinga, maknanya dia ni teruk sangat lah. Itu yang pertama. Yang keduanya, istaghshaw thiyabahum, Allah Ta'ala kata mereka ni menyelimutkan pakaian-pakaian mereka pada muka mereka, pada badan mereka, masuk dalam selimut, ada kain tu tutup muka, tak nak dengar. Tu nak marah jugalah, anti sangat kepada Nabi Nuh AS. Sekarang ni pada malam ni insya-Allah kita akan baca ayat yang berapa lah kita malam ni, insya-Allah ayat ke-10, insya-Allah ayat ke-10 daripada surah Nuh. Jadi kalau nak buka pun boleh lah, nak buka mushaf ke, kalau ada nak tengok, kita akan baca, kita dengar apa yang Allah Ta'ala cerita lagi, apa kata apa ni tentang Nabi Nuh ni. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita di sini tentang apa dia point yang Nabi Nuh ni ajak kaumnya. Apa yang disebut banyak, mestilah banyak yang disebutnya, yang diajaknya, yang diceritanya, tapi yang malam ni khusus kita nak tengok apa yang Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala, mana benda-benda perkara ni adalah benda-benda besar lah, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lalu aku berkata ni Nabi Nuh berkata maknanya dia beritahu kepada Allah. Hari tu kita baca, kita ceritakan Allah Ta'ala ni tahu semua, tak perlu cerita pun Allah Ta'ala tahu, tapi kenapa dia sebut juga, kenapa dia cerita juga, itu kita panggil lah, maknanya apa ni, kita panggil apa ni, mengeluh, tak tahu panggil apa lah, orang panggil mereport lah, report. Allah Ta'ala tahu, tapi maknanya dia nak cerita, aku nak cerita juga, memang kau tahu dah, itu ya Allah, tapi aku nak cerita ni, apa dia yang aku nak cerita ni, iaitu ya Allah, dia kata aku telah berkata kepada mereka istaghfiru rabbakum, tu nombor 1, minta ampunlah kamu kepada Allah. Istaghfiru rabbakum, kenapa perlu minta ampun kepada Allah ni? Sebab kalau ikut dalam tafsir jalan lain, dia kata istaghfiru rabbakum minasyirki, sebab kamu dulu dah syirik banyak lah, dah buat jahat ni. Syirik ini ni satu dosa besar, dosa besar yang kalau mati tak diampunkan. Kalau kesalahan lain okey lagi, Allah Ta'ala boleh ampun, tapi Allah Ta'ala dah kata dah, innasyirka la zulmun azim, syirik ni kezaliman yang paling besar. Banyaklah orang syirik pada hari ni, banyaklah orang zalim, walaupun kita nampak dia baik, tengok-tengok derma lah kan, tak tahulah berderma buat ni lah buat ni kan, orang sakit kanser lah, orang sakit apa kan, macam-macam lah derma hari ni, tapi dia tu syirik, tu dia tu zalim tu sebenarnya. Kita kata pelik juga kan, zalim macam mana? Zalim, siapa yang beritahu zalim? Allah Ta'ala beritahu zalim, innasyirka la zulmun azim. Sebab apa? Sebab apa syirik? Sembah berhala. Kalau ikutnya pun orang yang Kristian pun adalah juga zalim. Sebab apa? Syirik juga dia. Tuhan bagi dia bukan satu dah 3 dah, Trinity. Trinity ni 3 dalam 1, 1 dalam 3. Kita pun jadi pening, tanya padri pun pening juga. Macam mana Trinity tu? 1 dalam 3. Satu tu Tuhan tu satu, tapi dalam tu ada 3, ada Jesus, ada apa pun lah, Spirit Holy tu, lepas tu God tu. Lepas tu jadi pening lah, dia pun nak cerita, dia pun tak boleh, tak apa, dia percaya je, dia kata. Itu adalah syirik. Jadi syirik ni adalah dosa besar. Jadi sebab tu Nabi Nuh kata istaghfiru rabbakum, istighfar kamu kepada Tuhan daripada syirik, tinggalkan dosa-dosa tu. Innahu kana ghaffara, Allah Ta'ala ni sesungguhnya dia ni ghaffara. Ghaffara ni daripada ghafara. Ghafara ni kalau ikutnya maknanya ialah tutup, makna dia. Tutup. Jadi ghaffara sangat-sangat menutup. Menutup apa? Menutup dan menghapuskan dosa. Jadi kalau ada dosa. Okey, jadi selepas daripada tu, itu ayat yang ke-10. Kita tengok pula ayat yang ke-11, sambungan dia. InsyaAllah cuba habis hari ni. Ayat apa ni? Surah Nuh ni. Harap-harapnya habis lah kan. Doa-doanya ni tak pukul berapa lah saya ni. Tengok nanti tak habis juga. Sebab minggu depan tak ada lah Ustaz Imam. Iklan siap-siap, disclaimer siap-siap. Minggu depan tak ada. Saya lah tak ada, masjid ada, InsyaAllah. Sebab kena belayar dah.
Kena bayar lama pula tu sebulan. Sebulan saja, bukan 2 tahun, insya-Allah. Jadi apa dia selepas daripada ayat yang ke-10 ni, Nabi Nuh beritahu, istighfar semua, istighfar kamu kepada Tuhan, istighfar kamu kepada Tuhan. Kemudian dia kata, yursilis samaa 'alaikum midrara. Terjemahan dia, yursil itu mengutuskan, as-sama langit, alaikum ke atas kamu, midrara. Midrara tu maknanya ialah yang mencurah-curah. Kalau ikut dalam asalnya bahasa Arabnya, midrara ni ialah kasir durur, gitu maksud dia. Kasir durur ni mencurah-curah lah dalam bahasa Melayu. Jadi apa dia poin dalam ayat ni, ayat yang ke-11 ni, kalau kamu istighfar kepada Allah, maka Allah akan menyuruh langit tu supaya menghantar hujan kepada kamu secara midrara. Midrara tu maknanya mencurah-curah tu, sebab hujan ini bagi kita kadang-kadang susah juga kan. Nak pergi masjid susah, basah. Hujan orang tak suka, tapi bagi petani dia suka, terutama orang yang berada di padang pasir, orang yang berada di tanah yang kering. Cuba kita ni bukan orang petani kan. Kalau orang petani, kalau tak ada air, pening kepala. Itulah seperti petani-petani di kan. Kalau tempat saya tu di Kedah kan. Kalau tak ada air, kering, nak tanam padi pun tak boleh. Apa benda pun tak boleh kan. Tanah dah jadi kering ni. Jadi air ni penting. Air ni datangnya daripada langit lah. Bila hujan tak kira melalui sungai sampai. Jadi air ni sangat penting bagi orang di negeri Mesir. Sebagai contoh kan, negeri Mesir, dia ada sungai kan, sungai Mesir tu padang pasir, padang pasir, tapi oleh kerana adanya sungai Nil tu menyebabkan tanah dia sangat-sangat subur. Dulu di Mesir ini dia menjadi pembekal gandum kepada Eropah zaman dulu, sebab dia tanam gandum, banyak-banyak boleh tanam gandum, tanah dia sangat-sangat subur. Kalau kita pergi tengok memang tanah subur. Macam mana negeri Mesir ni boleh jadi subur? Dia ada delta tau, delta Nil panggil. Delta Nil tu sangat-sangat besar, boleh tanam macam-macam benda. Jadi tapi dia tak hujan. Negeri Mesir tu tak ada hujan. Hujan adalah 2-3 botol setahun kan. Tapi macam mana dia boleh air banyak? Air itu datang daripada Sungai Nil. Sungai Nil ni dia datang daripada tadahan sungai di mana? Di selatan Sudan. Dia ni petilah geografi kan. Maknanya dia panjang tu, datang daripada Ethiopia, datang dari sana tu. Air sungai mengalir, dia bawa semua sekali baja-baja. Akhirnya lembah Nil tu jadi tempat yang subur. Sampai sekarang lah benda tu kan. Jadi sebab tu orang Mesir dulu dia katalah masa zaman Firaun dulu, zaman-zaman syirik dulu, sebelum Islam sampai, dia kata ni sungai Nil ni dia mengalir sebab Firaun lah. Sebab tu dia buat satu tokong besar situ, nama dia Spain tu kan. Yang kepala macam orang, badan macam singa tu, duk menunggu tepi sungai Nil tu. Dulu tepi sungai Nil tu sampai tepi piramid tu, kalau tengok betul lah. Jadi orang Mesir, orang Mesir ni orang Kibti, dia menganggap macam tu. Bila Islam datang, diketuai oleh Amru ibn al-As. Tentera Islam tu datang tu dengan kepala dia, ketua tentera itu Islam, Amru ibn al-As. Amru ibn al-As ni sahabat Nabi. Dia bukan orang main-main lah, maknanya sahabat Nabi yang hebat, yang cerdik. Sampai tu dia tawan negeri Mesir, dia jadi ketua negeri Mesir, Sungai Nil pun tak banjir. Bila Sungai Nil tak banjir, orang Mesir pun kata, kan kami dah cakap, tengok ni, Tuhan dewa kami dah marah dah. Masa tu dia tak Islam lagi. Dia kata dewa kami marah, sebab itulah air Sungai Nil sekarang tak banjir. Bila air Sungai Nil tak banjir, bermakna kami ni susahlah nak bertanam. Sejak ni Amru ibn al-As ni, dia pun tulis surat kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Masa tu zaman Sayyidina Umar tinggal di Madinah. Madinah ni jauh kan, 2 minggu perjalanan naik unta, naik kuda. Jadi dia tulis surat, dia hantar. Umar macam mana ni, orang Mesir semua ni dah marah kita ni. Dia kata Tuhan mereka dah marah dah sebab kita ni ambil alih negeri Mesir.
Jadi Sayyidina Umar pun tulis surat. Sampai surat tu Sayyidina Umar pun tulis semula surat. Dia tulis dalam surat tu, dia kata, hai sungai. Dia sebut, dia apa ni, dia tulis tu kepada sungai tu, bukan tulis kepada Amru. Hai sungai, dia kata, kalau kau ni mengalir kerana atas arahan Allah, maka hendaklah kau mengalir. Tapi kalau kau mengalir kerana dewa, janganlah mengalir. Jadi dia beritahu kepada Umar bin Al-Khattab ni, beritahu kepada Amru ibn Al-As, sampai ke negeri Mesir, utusan ni, kau ambil surat ni, kau campur dalam sungai tu. Jadi dia pun buat seperti tu. Sampai tu, bila dia campak saja surat tu ke dalam sungai Nil turun banjir. Jadi maknanya itu salah satu daripada karamah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Itu cerita. Jadi makna sini kan, air sangat-sangat penting. Jadi apa yang berlaku di zaman Nabi Nuh ni ialah kemarau berlaku kepada umat Nabi Nuh. Jadi bila kemarau tu, jadi macam mana nak buat? Nak naik kapal terbang pergi benih hujan tu. Benih hujan tak turunlah berapa titik tau. Kalau dia kata dia tak nak turun, dia tak nak turun. Allah Ta'ala tak izin turun. Akhirnya apa yang ni Nabi Nuh kata, istaghfiru rabbakum. Sebab itulah ayat yang ke-10 dengan ayat yang ke-11 ni dia berturutan. Kalau kita baca, kita faham, ialah maksud dia ialah dengan istighfar akan dapat air hujan. Jadi ini kaitan dia, nama dia ialah Nabi Nuh ni nak mengajar bahawa apa, di antara satu benda yang kita kata fizikal lah, benda-benda fizikal lah, air hujan turun ni fizikal. Dengan satu benda lagi ialah masalah dosa. Ada hubungan tak dosa dengan fizikal? Maksudnya, contohnya kan, kita murah rezeki, kita gini-gini, ada hubungan tak dengan jahat kita, maksiat kita? Kalau ikut Islam, apa yang diajarkan oleh Al-Quran juga termasuk, iaitu apa yang diajar oleh cerita Nabi Nuh di sini, maksiat akan menyebabkan seseorang itu kurang rezeki. Bila kita sebut macam tu, ada pula lah orang kata tu yang kaya-kaya tu billionaire tak? Dalam Forbes. Tu semua bukan Islam tak? Majoriti orang bukan Islam tak? Orang paling kaya dalam dunia pun bukan Islam. Macam mana pula? Ni kalau orang tanya soalan tu, kita jawab pula dengan satu ayat daripada surah Al-Qalam. Macam mana ayat dia? Tu tunggu surah Al-Qalam lah pula. Ayat tu cerita tentang, dalam surah Al-Qalam tu Allah Ta'ala cerita tentang benda lain, nama dia istidraj. Istidraj ni dalam bahasa Quran, nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, Allah Ta'ala kata, iaitu maksudnya seperti yang berlaku kepada orang-orang Quraisy. Orang Quraisy ni jahat. Dia ni anti Nabi, dia ni menentang Nabi, dia ni macam-macam buat pada Nabi selama 13 tahun. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak utuskan bala pada mereka. Walaupun 13 tahun jadi jahat macam tu, mereka ni macam tidak ada masalah. Tetap senang lenang, bisnes jalan, apa lagi, kaya raya, sehat badan, tak ada masalah. Sehinggalah Allah Ta'ala sampailah kepada perang Badar, barulah majoriti daripada mereka ni mati. Jadi artinya di sini, kadang-kadang ulama-ulama buat kesimpulan, kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemewahan, beri kesenangan kepada orang-orang yang buat maksiat. Tapi itu bukan tanda bahawa apa yang dibuat itu adalah betul. Yang betul dan salah ni ialah apabila kita ikut agama, kita ikut Quran, kita ikut hadis, maka itu adalah betul. Jadi kalaulah kita tak dapat nikmat, tu bersabar. Nabi SAW, para sahabat juga pada mula-mula masa 13 tahun di Mekah juga dalam keadaan terseksa, susah. Tapi selepas daripada itu Allah Ta'ala nak tengok kita ni bersabar atau tak sabar. Jadi ayat ni faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Cukup ke setakat tu? Hujan saja ke? Tak cukup. Allah Ta'ala sebut lagi dalam ayat yang ke-12. Allah kata wa yumdidkum bi amwalin, dan kemudian Allah Ta'ala sebut lagi, dan Nabi Nuh berkata kepada kaum dia, dia kata wa yumdidkum bi amwalin,
Allah Ta'ala akan bekalkan kamu, akan berikan kepada kamu bi amwalin, dengan harta-harta, wa banin, dan juga anak-anak, wa yaj'al lakum jannatin, dan Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu jannat. Jannat tu kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan dia akan jadikan untuk kamu syurga-syurga. Jadi sekarang ini apa benda lagi dia nak? Air dah dapat, bukan sekadar air, bukan menyusahkan. Kalau air itu menyusahkan, dia jadi banjir, itu flood, jadi susah. Tapi ini bukan air untuk banjir, tapi air yang akan menjadikan kamu ni menumbuhkan pokok-pokok jadi kebun. Jadi kemudian Allah Ta'ala beri apa ni? Wa yumdidkum bi amwal. Sebab pada masa tu ceritakan dalam dalam sejarah kisah Nabi Nuh ni, pada masa tu mereka ni kering kontang, kemudian yang keduanya miskin. Jadi Allah Ta'ala sebut akan diberikan harta kepada kamu. Kemudian beri apa lagi? Wa banin. Sebab disebutkan pada masa tu kebanyakan daripada mereka ni tak dapat anak, jadi mandul. Ramai perempuan mereka ni mandul. Kekurangan anak. Jadi population dia menurun. Gitu kan. Jadi 1.1 je. Mungkin. Manusia ni dia kena nak, kalau dia nak bertambah, dia mesti jadi 2.1. Dia katalah dia punya fatality rate dia kan. Ikut ni ilmu ni. Jadi kalau bila 1.1 maka masalah. Brunei kita alhamdulillah 2 point something dah. Baru ni kan dielankan oleh ni. Kalau Malaysia 2.1. Kalau Singapura 1 point something. Bila 1 point something tu maknanya menurun. Penduduk dia menurun. Setiap lelaki dan perempuan berdua, bila dia menurun tu maknanya population dia akan menjadi surut. Ni masalah yang dihadapi oleh kaum Nabi Nuh. Jadi mereka takut, mereka tak ada banin. Banin tu maknanya anak-anak. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Nuh beritahu, kalau kamu ni istighfar daripada syirik, tolak syirik, maknanya tolak syirik, kemudian kembali ambil agama yang betul, kamu akan dapat semua benda ni, anak-anak, harta, dan kemudian Allah Ta'ala akan jadikan untuk kamu jannatin wa ja'al lakum anhara, dan kamu akan dapat sungai-sungai. Seterusnya ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, tadi ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13, ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Sekarang ini Nabi Nuh sebut lagi apa dia masalah kamu ni. Kamu ni ni Allah Ta'ala sebut semua ni adalah seolah-olahnya ulama kata seperti nak menyindir kita lah. Menyebut ni. Sebab kalau cerita Nabi Nuh bukan hanya cerita saja kan. Cerita ni zaman dulu, tahun berapa kan, ni berapa ribu tahun kan Nabi Nuh dengan kita ni. Tapi sekarang ni kenapa disebut ni? Kerana masalah ni dia akan berlaku sampai sekarang, dia akan berlaku, iaitu masalah manusia ni begini. Jadi disebut lagi, dia sebut sini malakum la tarjuna lillahi waqara. Malakum dalam bahasa Arabnya ialah malakum ni satu nak tunjukkan apabila seorang melihat satu benda pelik berlaku. Malakum dia kata, apa kamu ni? Ada dalam bahasa Arab kalau cakap malakum takatum, dia kata macam dia adalah dalam kalau dalam bahasa tu dia kata apa kamu tengok-tengok ni macam tu. Apa tengok-tengok? Dia pelik tengok orang buat something pada dia. Jadi dia cakap malakum. Perkataan malakum asal makna malakum ni apa bagi kamu. Tapi kalau bahasa Melayu tak adalah apa bagi kamu apa dia. Tapi dalam bahasa Arab malakum ni apa hal kamu ni? La tarjuna lillahi waqara. Kamu tidak menghargai kebesaran Allah. Waqara tu hormat. Kamu tidak mengharapkan, kalau ikut ta'maluna waqarallahi iyyakum bi an tu'minu. Kamu ni kenapa tidak menghargai apa yang Allah Ta'ala beri kepada kamu, iaitu dengan cara kamu beriman. Makna kita tanda syukur contoh kan, kalau kita dapat sesuatu, bagaimana kita ni nak tunjukkan tanda syukur kita kepada Allah. Tanda syukur alhamdulillah tu kata sebut dengan mulut, tapi tanda syukur yang sebenar tu sebut tapi yang sebenarnya ialah dengan kita gunakan apa yang Allah Ta'ala beri itu pada benda yang baik. Itu baru maknanya syukur sebenar. Jadi inilah yang dia kata malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalau Allah Ta'ala dah beri pada kamu, kenapa kamu tak mengharapkan? Macam patung tu, kamu dah sembah patung tu beri apa pada kamu? Patung tu kamu yang terpaksa buat dia, kena jaga dia kan. Kalau burung tu berak atas muka patung tu, kamu yang kena basuh, bukan dia tolong basuh sendiri. Nak basuh sendiri pun tak boleh. Jadi kenapa kamu sembah dia? Gitulah kan. Jadi Allah Ta'ala ni beri macam-macam kepada kamu, tiba-tiba kamu ni tak hormat kepada Allah.
Tu malakum la tarjuna lillahi waqara. Kemudian waqad khalaqakum atwara. Kemudian Nabi Nuh sebut bukankah dulu Nabi Nuh ungkitkan apa yang telah Allah Ta'ala beri kepada kamu ni, kepada kita lah, kepada kita kan. Apa Allah Ta'ala beri kepada kita? Allah Ta'ala telah waqad khalaqakum, Allah Ta'ala telah ciptakan, menjadikan kita atwara. Atwara ni maknanya ialah berperingkat-peringkat. Kenapa disebut berperingkat-peringkat ni? Allah Ta'ala jadikan kita ni 9 bulan duduk dalam perut lah 9 bulan. Maknanya masa 9 bulan ni kalau nak mati tu mati dah. 9 bulan lama kan. Kalau tak jadi macam kalau telur ayam biasanya sekejap tak, telur ayam tak. Atau telur ayam. Ayam tu boleh bertelur sehari sebiji tu. Maknanya cepat juga ayam tak diproses telur dia tak. Tak tahulah, saya pun tak pernah tanya ayam. Jadi manusia ni sampai 9 bulan macam mana ni? Itu nama dia atwar tu. Maknanya atwar tu maknanya dari satu benda menjadi satu benda, jadi satu benda. Contohnya mula-mula dia jadi macam benih tau. Lepas tu jadi ada daging, lepas tu ada tulang, lepas tu lain, lepas tu tulang, lepas tu ada jantung pula ada dalam tu. Macam mana jantung tu berdengung? Kalau fikir yang tu pun dah pelik tau. Ini Nabi Nuh ni suruh berfikir ni. Waqad khalaqakum atwara. Siapa yang ciptakan benda ni? Yang ciptakan tu Allah, bukan yang ciptakan tu berhala tu. Berhala tu tahu apa? Yang kamu duk sembah tu, dia bukan ciptakan kamu ni dalam perut tu gitu. Kemudian Allah Ta'ala kata alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Dan kemudian pula kamu tak tengok ke? Alam tarau, adakah kamu tidak tengok kaifa, bagaimana khalaqallahu sab'a samawatin, Allah Ta'ala telah ciptakan 7 langit. Tibaqa tu makna bertingkat-tingkat. Yakni ba'duha fawqa ba'din dalam bahasa Arab ni. Jadi satu tingkat. Dia macam kita kata apa kalau kata kuih lapis, bertingkat-tingkat kuih lapis mudah sikit kan, beli kat kedai. Ada kuih lapis sini ustaz? Ada tak? Kuih lapis pelangi bukan LGBT dia warna dia macam mana? Daripada zaman dulu dia warna dia macam tu tak? Tak ada kaitan tak Jadi Allah Ta'ala jadikan langit itu berlapis-lapis. Kita berlapis-lapis ni macam ni lah, dia berlapis tak ada nampak sempadan, tapi dia ada sempadan. Itu boleh kata berlapis juga, macam-macam penafsiran tu. Contohlah kata manusia sekarang ni buat kajian ozon kan, saya pun tak faham sangat lah ozon kan, menipiskan ozon, mentebalkan ozon kan, macam mana ozon kan. Dia ada tau kawasan dia kan, sampai tu kemudian udara dia kurang tau. Lepas tu dia ada benda lain pula, lepas tu dia ada pelapis tu udara nak cahaya matahari masuk. Dia kata kalau cahaya matahari kalau tak ada ozon tu habis mati dah kita. Sebab dia ada pelapis tu. Macam orang bersigut bukan saya bersigut, macam orang bersigut kan. Dia ada pelapis depan tu kan, ada filter dia kan, supaya asap tu masuk tu kan, supaya dia tapis dulu kan. Tapis oleh benda tu. Jadi dia tapis tu. Cahaya matahari tu ada benda-benda ultraviolet semua kan. Kalau kena tu habis dia kata. Tapi ada pelapis tu. Jadi macam mana ada benda-benda tu semua tu Allah Ta'ala jaga kan, lapis-lapis kan. Tapi yang jenis pergi cari juga dah panjat gunung Everest tu mati ramai tu baru ni kan. Malaysia baru ni mati 2 orang Malaysia. Singapura pun ada juga tau baru ni kan berapa orang dah mati sebab kena tutup. Nepal dah tutup dah sebab apa, ramai sangat mati. Jadi sampai ke atas tu dia kata tak boleh nak bernafas tau, oksigen kena bawa balang tau, oksigen sebab tinggi sangat. Jadi udara tu macam tu. Siapa yang jadikan benda macam tu? Allah SWT. Tu nama dia tibaqa. Setengah ulama kata, kamu tak tengok ke Allah Ta'ala menjadikan 7 langit itu berlapis-lapis. Kemudian waja'alal qamara, kemudian Allah Ta'ala jadikan lagi bintang, bulan, minta maaf, qamar tu maknanya bulan tu fihinna, pada bulan itu dia ada pula cahaya. Dia kata nura, dia ada dalam bahasa Arab dipanggil nuron, maknanya cahaya. Surah Nur tu surah cahaya, tapi berlainan dengan diaun. Diaun ni dia cahaya tapi panas. Ni kalau gini ni lampu kita ni, lampu ni tak panas tau, ada jenis lampu panas. Lampu panas tu dipanggil dia. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut waja'alal qamara fihinna nura, bulan tu dia nampak bercahaya tapi sebenarnya dia tu nur, dia tu bukan dia. Zaman Nabi tu siapa panjat?
Ada orang panjat kan atas bulan, atas bulan dia. Tak ada orang panjat lagi. Yang naik ni Apollo tu dia ketak dah tahulah, dia kata kan. Apollo naik atas bulan. Bulan tu sejuk, dia kata. Mana ada panas, dia cuma pembalikan dia cahaya matahari, dia nampak sini. Tapi matahari tu panas. Gitu. Tapi zaman Nabi dulu, dia mana ada tahu benda-benda ni kan, tapi Allah Taala sebut kan, beritahu kan. Wa ja'alal qamara fihinna nura wa ja'ala syamsa siraja. Dan kemudian Allah Taala jadikan matahari itu siraj. Siraj tu mana tu siraj tadi dia tu dia bercahaya, dan juga dia ni macam lampu, dia ni panas. Jadi kita pun panas sekarang ni sebab musim panas kan. Musim panas yang melampau sikit, tak panas sangat pun. Baru 35 misalnya. 35 dah penat dah gitu. Kalau kena 45 di Mekah tu pening. Jadi itu siraj Jadi kita ada siraj, kita ada nur. Allah Ta'ala sebut semua ni kepada, maknanya kepada umat Nabi Nuh. Seterusnya dia kata wallahu ambatakum minal ardi nabata. Nabi Nuh cerita lagi ni. Jadi kalau kita tengok ni, Nabi Nuh cerita semua benda tu supaya tengok apa yang ada di keliling. Tak perlu cerita yang tak ada kan. Jadi Nabi Nuh kata wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menumbuhkan daripada bumi itu nabat. Nabat tu tumbuhan. Jadi kalau tengok sinilah maknanya kan, bumi ni ada banyak ayat lagi dalam Quran disebut bumi ni kamu nampak dia tu kering, tapi bila turun hujan dia pun tiba-tiba jadi hijau. Dulu kita pun terfikir macam sebut dalam Quran kan, kita pun tak ada imagine. Tiba-tiba baru ni yang berlaku di Arab Saudi tu kan, orang yang sempat pergilah sebab tengoklah. Tiba-tiba sekali hujan turun dengan lebatnya di kawasan Mekah tu, habis jadi hijau. Jadi lembu pun suka, lembu tak adalah situ, unta pun suka gembira, kambing pun suka gembira. Kenapa? Dapat makan. Rumput datang daripada mana? Kalau kita fikirlah, dia dah padang pasir tu berapa ribu tahun dah kan, bukan kemarin baru padang pasir, dah ribu-ribu tahun. Tiba-tiba hujan turun, mana datangnya benih benih rumput tu yang jadi boleh tumbuh tu, yang jadi hijau tu. InsyaAllah kan boleh tengok lah, kita sekarang boleh tengok, walaupun kita duduk sini kita boleh tengok tau, ada internet berkat internet. Jadi kita boleh tengok macam mana dia boleh tumbuh jadi hijau. Apa kata kalaulah hujan turun lagi, akhirnya dia akan tumbuh jadi seperti hutan di tanah Arab tu. Nak menunjukkan mana tanah ni dia ni yang menumbuhkan tu sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah Ta'ala nak tumbuhkan, Allah Ta'ala tumbuh. Jadi yang menumbuhkan tu bukannya manusia hanya berusaha. Manusia hanya tabur, manusia hanya beri air, manusia ni jadi benda tu tumbuh. Yang tumbuh tu macam mana? Biji benih tu dia pecah tu, kemudian dia tumbuh biji dia kan, kemudian dia tumbuh. Siapa yang menentukan benda tu boleh tumbuh tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itulah Nabi Nuh ni nak ingatkan balik benda perkara-perkara ni kepada kaum dia. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. Allah lah yang menumbuhkan. Kemudian summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Jadi selepas daripada tu dia pun sebutlah, dia kata lepas ni kamu semua akan mati. Jadi kemudian akan mati, lepas tu kamu akan keluar balik. Allah Ta'ala buat tunjuk pokok-pokok ni supaya tengok tu kan, dengan tu pun macam mana boleh tumbuh pokok daripada yang tanah gersang, tanah kering tu, dengan ada hujan boleh tumbuh. Kamu nanti mati, nanti masuk dalam kubur, ditanam dalam kubur, kamu jadi macam tu lah. Ada tinggal apa? Adalah tinggal tulang tak? Tulang-tulang yang orang jumpa kan, tulang sampah-sampah sikit-sikit lah. Itu saja jumpa, tengkorak-tengkorak. Kalau negeri panas betul, tak ada apa-apa, hilang macam tu je kan, kalau tempat panas betul-betul. Tapi macam mana orang duk fikir, macam mana Allah Ta'ala boleh hidupkan benda ni balik? Allah bukan payah sangat pun. Kalau Allah Ta'ala boleh hidupkan, tengok pokok-pokok tu boleh tumbuh kan, daripada kosong dia boleh tumbuh di tengah-tengah padang pasir. Apa susah sangat manusia Allah Ta'ala nak hidupkan balik setelah daripada dia tanam dalam kubur tu. Jadi sebab tu dia kata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Ta'ala akan kembalikan kamu kepada bumi tadi. Satu makna lagi yang Allah Ta'ala yang
yang satu penangan lagi ulama sebut tafsir sini ialah dia kata ayat yang ke-17 tu wallahu ambatakum minal ardi nabata, manusia ni lahir daripada tanah dan kemudian kembali kepada tanah. Itu salah satu dari tafsiran lagi. Maknanya kita ni lahir daripada tanah, kemudian tu kita hidup, kemudian kita akan masuk balik dalam tanah, kemudian Allah Ta'ala akan keluar balik daripada tanah. Jadi kita Nabi Adam dulu lah lahir ni, maknanya dijadikan oleh Allah Ta'ala daripada tanah. Kemudian hidup pula atas dunia ni makan tanah. Kita makan tanah tau. Mana ada orang makan benda lain, dia makan tanah kan. Cuma bentuk dia lain sikit. Bentuk dia, nama dia daging lembu. Padahal lembu tu makan rumput. Rumput tu tanah. Cuma nampak sikit kita makan benda potato. Orang putih sikit. Kalau tak kita makan nasi kan. Makan nasi pun dia tumbuh atas tanah juga. Dia nama dia pokok padi. Pokok padi tu ambil semua zat-zat daripada dalam tanah, kemudian dia tumbuh, dia jadi biji. Selepas habis kerja dia kata tak apalah, aku nak matilah. Kan orang dah ambil padi dia kata tak apalah, aku pergi dulu, aku datang balik tahun depan. Jadi macam itulah makna berpusing-pusing. Manusia ni sombong pun datang daripada tanah, makan tanah, kemudian nanti balik jadi tanah. Itulah saja yang duduk sombong, duduk bergaduh, duduk benda kan, di sana sini, tu semua itulah manusia. Jadi yang sombong kata saya tak nak makan tanah, saya nak makan apa? Awak nak makan apa? Nak makan roti canai. Roti canai pula. Martabak daging, martabak telur. Telur pun ayam juga. Ayam tu makan tanah juga ni. Bukan ayam makan padi ke? Zaman dululah. Zaman sekarang ni ayam makan jagung. Jagung pun tumbuh atas tanah juga di Ukraine dengan Rusia tu. Jadi semua tu tanah, pusing-pusing tanah. Nasi ke, ikan ke, apa pun tu. Kita kata tak, kita makan ikan. Ikan daripada tanah kan? Ya, daripada tanah. Sebab apa? Dia makan plankton. Putih plankton. Plankton tu daripada tanah dalam tu kan, dalam air tu. Jadi pusing-pusing, manusia tak boleh lari daripada tanah. Dia makan tanah, cuma nama dia, bentuk-bentuk dia lain. Kemudian akhirnya dia buang air masuk dalam tanah, kemudian dia pun sendiri akan masuk dalam tanah. Lalu berjumpalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu ayat yang ke-17 dengan 18. Jadi ayat yang ke-19 cukuplah dulu. Sebab waktu pun dah, dia tak bunyi ni. Tinggal 29 lagi. Saya ada hidu-hidu dia nak bunyi, dia nak insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan sambung lagi ayat yang ke-19 insya-Allah pada bulan Julai nanti. Wallahu a'lam bissawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kurang itu daripada saya. Kita tangguhkan majlis pada malam ni dengan membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.